Alright. Okay. So, kita akan bincang chapter 7 hari ni. Okay, so chapter 7 dia ada assignment. Okay, dia ada assignment, so saya tunjuk sikit. Okay, so ini dia punya apa tu? Okay, yang atas ni ialah dia punya nota. Okay, and then belah bawah ini dia punya assignment. Okay, so untuk lesson hari ini, assignment yang korang boleh buat. Sebenarnya dah boleh start buat Saya akan bagi masa dalam 2 minggu untuk siapkan assignment. Okay, so ni assignment. So dia individual. Sebenarnya kalau korang nak bincang, boleh bincang lah, tak ada masalah. Tapi hantar pada saya personal ataupun individu. Korang bincang boleh, tapi bincang tu make sure betul lah. Jangan bincang the whole class salah. Okay, and then bincang tu bukannya tiru jawapan. Bincang tu untuk faham jawapannya macam mana. Okay. Ini soalan ada 6. So total jawapan dia, total markah ada 13, 18, 20, 26, 40. 40. Ya ke? 4, 14, 14, 20, 25, 30, 40. Yes, per 40. Alright. Okay. So, hari ni kita akan masuk chapter 7. Okay, so chapter 7. So, first of all, everyone is struggling. So, reach out, be kind and mean it. So, kita tak tahu sebenarnya kadang-kadang orang sekeliling kita nampak macam okey. Tapi sebenarnya diorang pun struggling. So, oleh kerana tak tahu, kita amalkan bersangka baik lah. Okay, bersangka baik dan buat baik to each other. Okay. So, itu untuk hari ini punya quote. So, kenapa ada kaitan lah. So, kita akan make bonding. So, in this pandemic baru awak tahu rupanya bonding yang sebenar ialah bonding secara fizikal, bukan secara maya. Okay, so chemical bonding. Okay, let's start. Ready? Are you ready? 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 Okay. Yes, madam. Alright. So, chemical bonding. So, kita akan belajar 7.1, valence electron and Lewis structure. Okay. So, valence electron and Lewis structure. In this 7.1, we will learn about how to write Lewis dot symbol of an atom. Hari ini kita akan belajar Lewis dot symbol. Okay, and then kita akan state the octet rule. Okay, and then macam mana electrons ataupun elemen achieve octet configuration. Okay, and then kita akan belajar types of bonds. Okay, ionic ataupun electrocovalent dan covalent bond. Okay, and then kita akan belajar dia punya type of bond tu apa perbezaan dia. So setakat ini kita akan belajar sampai ini. Sampai E. Okay. Alright, so now Lewis dot symbol. Lewis dot symbol consists of symbol of an element. One dot for each valence electron in an atom of the element. So element in the same group has same number of valence electrons. So it has same Lewis dot symbol. Okay, apa maksud dia? Okay, so contoh. Okay, kalau sodium, kita ada proton number equals to 11. Okay, so kalau kita punya electronic configuration, kita akan tulis 1 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So at shell number 1, kita ada 2 elektron. Shell number 2, kita ada 8 elektron. And at shell number 3, kita ada 1 elektron. Okay.
So valence electrons means electron at outermost orbital. Maksudnya orbital yang paling luar sekali. So orbital paling luar ialah n is equal to 3. So kita ada satu elektron saja. So ini kita panggil valence electron. Okay. So ini electronic configuration. Tapi Lewis dot symbol kita tak lukis 11-11 elektron, kita ambil valence electron saja. Okay. So nama Lewis dot symbol, tapi ini adalah elektron. Elektron ini boleh represented as cross juga. So kita boleh guna cross ataupun dot. Okay. Alright, so ini adalah example tu. Example tu, kita ada beryllium, magnesium, calcium. So tiga-tiga elemen ini adalah elemen from group 2. Therefore, they have same valence electron. Okay, that's why kita nampak elektronnya sama. Okay, so penulisan untuk Lewis dot symbol, kita boleh lukiskan. Okay, so contoh, kita ada beryllium. Ada 2 valence electron. Okay, so macam mana kita nak buat dia punya Lewis dot symbol? Kita boleh start dengan, okay, kita ada 4 bahagian, atas, bawah, kiri, kanan. Okay, so kita boleh lukis ikut suka nak start daripada mana. Kalau kita nak start daripada bawah, 1, 2. So kita start dari atas ke bawah. Dari bawah atas. Ataupun kita boleh start macam ni. Bawah, kiri. Sudah. Tapi, ini betul. Tapi kalau kita buat cara macam ni, kita tak boleh, maksudnya kita kena buat secara alternate, berselang-seli. Kita tak boleh terus letak 2. Macam ni. Ini salah. Okay, salah. Okay, contoh kalau kita ada nitrogen. Nitrogen ada 5 valence electron. So, yang salah buat macam ni. 2, 4. So, ni salah. Kenapa salah? Sebab 4 bahagian, kiri, kanan, atas, bawah tu mesti isi dulu. Satu. Okay. So, should be macam mana? Should be, kita akan start dengan atas. Kita nak seterusnya nak letak bawah boleh. Nak letak kanan dulu boleh. Letak kiri boleh. Lepas tu, ulang balik. Kita start dengan yang mana tadi? Kita start dengan atas. So, isi dekat atas. Alright. So, ini baru betul. Okay. Dapat tak? Ada soalan? Setakat ni? Any question? Ada. Okay, so ini Lewis dot symbol for element ataupun atom. Okay, for an atom. Okay, seterusnya. Okay, so ini group 15. Macam tadilah, nitrogen dengan phosphorus. Ini membawa maksud yang ni. Ayat yang ketiga ni. Element in the same group has same number of valence electrons, so it here has same Lewis dot symbol. Okay, so sini. Kalau kita nak buat magnesium bentuk macam beryllium pun boleh. Itu maksud dia. Sebab dia mempunyai 2 valence electron sama macam beryllium. Okay, so ni betul, yang ni pun betul. Okay, seterusnya. Octet rule. Octet rule, the tendency for elements to gain or lose or share electrons so that the valence shell is filled with 8 electrons is known as the octet rule. Ni maksud octet rule. Atoms combine in order to achieve more stable electronic configuration. Maximum stability results
when an atom is isoelectronic with a noble gas. Okay. Atom can achieve noble gas configuration through transfer of electron or sharing of electron. Okay. So, atoms, dia untuk achieve more stability, okay, more stability, so dia perlu combine. Okay. Combine dengan another atom. Tak kisahlah atom tu atom yang jenis sama ataupun jenis yang berbeza. Macam mana cara dia orang combine? Sama ada dia menghilangkan elektron, gain dia accept elektron, loss dia hilang elektron, and share berkongsi elektron. Tak kisahlah cara apa pun, dia nak achieve 8 elektron untuk valence. Okay. Supaya dia more stable. Okay. 8 electrons ini is isoelectronic with a noble gas. Sekejap lagi saya terangkan apa maksud isoelectronic. Okay. Boleh teruskan? Boleh. Okay. So, apa yang dimaksudkan dengan isoelectronic? So, kalaulah saya ada neon. Neon dia ada 8 proton. So, dia punya electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6. Okay. So, dekat sini dia octet. Okay. Bila valence electron dia dah achieve octet, tak buat apa-apa pun dah achieve octet, that's why dia stable. Okay. Group 18, dia tak buat apa-apa pun dia dah octet. So dia dah memang stable. Bila dia stable, so that's why kita panggil dia inert gas. Maksudnya dia dah stable, so tak perlu nak react dengan yang lain. Okay, so dia inert. So dia stable, so dia not reactive. Okay. Now, kalau kita ada fluorine. Fluorine valence proton number 7. So, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. Okay, so valence electron dia achieve 8 tak? Ada berapa valence electron? Berapa elektron kelas? 7. 7. So dia ada 7 valence electron. So yang ini not stable yet. Sebab apa? Dia perlu achieve octet. So kalau nak achieve octet 8 elektron, dia senang ni nak tambah 1 elektron ke nak buang elektron? Tambah Tambah. Nak tambah berapa elektron? 1. Tambah 1. So kita tambah 1 elektron. Bila kita tambah 1 elektron, so dia akan hasilkan F 1s2, 2s2, 2p6. Okay. Dan F ini akan jadi F positif ke F negatif? Jadi positif ion ke negatif ion? Kalau tambah elektron. Negatif. Negatif. Negatif berapa? Negatif 1, 2, 3. 1. Negatif 1. 1. Okay, so Jadi 1. dekat sini dia punya valence electron dah achieve 8 elektron. Okay, 8 elektron ini dah octet. So bila octet, so dia punya configuration ini dah stable. Okay, so kalau awak nampak dekat sini, neon dia punya configuration 1s2, 2s2, 2p6. F minus pun sama. 1s2, 2s2, 2p6. So, configuration ni untuk F minus sama dengan neon. So, ini yang kita panggil isoelectronic. Okay? Maksudnya dekat sini, maximum stability results when an atom is isoelectronic
with a noble gas. Maksudnya apa? Configurationnya sama macam noble gas. Okay. Noble ataupun inert gas. So ini kita panggil isoelectronic. Okey, boleh? Maksudnya F- ini configurationnya sama macam noble gas neon. So dia adalah isoelectronic dengan neon. Boleh follow? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okey. So kalau tak ada, saya teruskan. Okey. So ini caranya macam mana each electron berusaha untuk achieve octet. Okay, so untuk sodium, untuk dia achieve octet, kalau kita tahu sodium ni dia punya configuration proton numbernya ialah 11. Okay, 11. So untuk achieve octet, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So apa yang dia perlu buat? Dia perlu remove one electron from orbital 3s. Okay. Untuk klorin pula, dia punya electronic configuration is 17. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So dekat sini valence electronnya 7. So in order to achieve octet, dia kena tambah lagi satu elektron. So elektron tu nak dapat daripada mana? Sebab dia tak ada. So apa yang dia perlu buat? Dia perlu ambil daripada sodium. Dan sodium ni pula untuk achieve octet pula dia perlu membuang satu elektron. Okay. Therefore sodium akan transfer one of its electron to Cl. Okay. So sodium losing, chlorine will gain. Okay. So menghasilkan sodium akan menghasilkan sodium plus sebab dah remove one electron. Chlorine akan achieve chlorine gas. So chlorine Cl minus ion. Na akan hasilkan Na plus ion. So dua-dua atom sodium dan chlorine ini sudah achieve octet. Therefore dia dah jadi ion, sodium plus dan chlorine minus. Okay. So bila dia dah jadi positif and negative ion, positif dengan negatif, selalunya dia akan attracted ke dia akan repel. So dia attract. So positif dan negative ion, dia akan attract. So ini kita panggil electrostatic forces. Okay. Attraction of electrostatic forces antara sodium plus dengan chlorine minus. Bila dia attract, dia akan hasilkan bond yang kita panggil sebagai covalent ke ionic. Ionic. Kenapa ada ionic? Kenapa dia ionic? Metal, non-metal. Yes, good. So satu metal, so yang ni non-metal. Reason dia ada dua. Satu, sodium ialah metal, chlorine adalah non-metal. Yang kedua, sebab dia punya cara achieve octet, iaitu sodium remove electron, chlorine non-metal receive electron. Okay, itu dia dua cara. Dua karakter. Dua faktor yang menentukan dia adalah ionic bond. Yang pertama, dia punya elemen, types of element, satu metal, satu non-metal. Yang kedua, metal losing electron, non-metal gain one electron. Okay, dan menghasilkan electrostatic forces antara dua ions, dan ions forces ini kita panggil sebagai ionic bond. Okay, ini ionic bond. The formation of electrocovalent, nama lain ionic, formed by electrostatic force between positive and negative ions
through electron transfer. Dah transfer baru ada positif dengan negatif ion. Kemudian metal donate electron, non-metal receive electron. Okay. And then yang kedua, cara yang kedua ialah sharing of electron. Okay, for chlorine, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, so dua-dua ni perlu satu lagi elektron. Okay, tapi oleh kerana dua-dua ini memerlukan satu lagi elektron, perlu menerima elektron, tapi dua-dua ni tak boleh bagi satu sama lain. So apa yang diorang buat ialah Share. diorang share elektron. So share elektron berlaku dengan cara overlapping, maksudnya bertindih. Okay, dia tindihkan dia punya orbital. So menghasilkan overlapping of orbital. Orbital apa? Outermost orbital. Yang ini nanti PST awak belajar. Sekarang tak belajar lagi macam mana overlapping. Overlapping tu nampak dah bertindih. Ni yang dengan ni. Okay. Alright. So bila dia overlapping, so dekat sini awak jangan lukiskan arrow. Kalau awak lukis arrow macam ni, jadi salah lah. Sebab elektron tu tidak bergerak pun. Elektron tu tak ada transfer pun, tak terbuang pun. Dia overlap sahaja. So, bila sharing of elektron ini kita panggil sebagai covalent bond. Kat mana covalent bond dia? Dia kat sini. Bila dia buat overlapping. So, ini bond dia. Okay. So, berlaku antara siapa? Berlaku antara non-metal dan non-metal. Okay. Metal dengan metal boleh buat bond tak? Tak. Boleh. Cumanya kita Boleh. belum belajar lagi. Metal dengan metal dia akan buat metallic bond. Itu nanti kita akan belajar. So, metal, non-metal, ionic. Non-metal, non-metal, covalent. Metal dengan metal, metallic bond. Itu nanti. Itu lain pula dia punya buat bond. Okay. Bila? So, bila? Mungkin habis this topik kot. .3 saya tak silap saya. Okay? 7.3 saya rasa. Okay. So, sekarang ni formation of sodium chloride. Okay, so macam mana? So dia akan remove one electron, chlorine akan accept one electron. Elektron ni datang daripada mana? Datang daripada elektron yang kita buang daripada sodium. Okay, so contoh, kalaulah soalan tanya ataupun minta show the formation of ionic bond between ataupun ionic bond in MgF2. Okay, so macam mana nak buat? Dia ada first step, kena buat apa? Kena lukis Lewis dot symbol. Okay, sebelum lukis Lewis dot symbol, awak tengok dulu. Kita diminta untuk lukis apa? Kita diminta untuk lukis magnesium chloride. So, kenal pasti elemen apa? Elemen apa? So, ada dua elemen. Magnesium dan dua fluorine. Saya buat baliklah sini. Okay. So, soalan dia show the formation. Show ataupun describe the formation of ionic bond in MgF2. Okay, so macam mana nak buat? So kita tengok MgF2. So first step, kita determine elemen apa?
So kita ada satu elemen Mg dan dua elemen fluorine. So what you should do, you must draw satu magnesium dan dua fluorine. Okay. Yang kedua, lukis apa? Lewis dot symbol. So you must know. Okay. You must know. Yes. Ada soalan ke Syafika? Tak ada. Okay. So magnesium ada berapa valence electron? So kita ada 2 valence electron. Okay. Fluorine ada berapa valence electron? 7. So saya suka buat bentuk yang lain. Satu buat dot, satu buat cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, and then apa kita buat? Kita tambahkan dua ni. Okay, and then siapa yang akan transfer elektron? So, kita tengok yang sikit akan buang elektron, yang banyak akan accept elektron. So, siapa yang banyak? Siapa yang sikit? MG. Mg. So, Mg ada 2 electron. So, 1 electron will go to the F. Okay, cantik sikit lah. So, F belah kiri. And then, cukup tak 8? Cukup. Okay. And then, kita tambah lagi sebelah. Okay. Sebelah perlukan satu lagi elektron. Okay. So, third step, draw arrow to show electron movement ataupun transfer. Okay. So, second electron akan move kepada fluorine yang kedua. Okay. Step yang keempat, draw products. Produk dia macam mana? Magnesium dan fluorine. Kiri kanan. So, fluorine fluorine 1, 2. Okay, and then satu elektron daripada magnesium. Okay, and then another fluorine. Ada 7 dan satu elektron daripada magnesium. So done. So ini ialah Lewis dot symbol. Symbol for molekul ataupun compound. So ini adalah Lewis dot symbol for atom. So ini ada berapa markah? 1 markah. Electron transfer 1 markah. Okay, and then elemen magnesium dan fluorine 2 lengkap dia punya Lewis dot symbol tu 1 markah. So ada 3 markah. Okay, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada okay, kalau tak ada saya tinggalkan exercise 1. So esok kita bincang. Okay. So balik buat soalan A until H. Okay. Alright. Okay. Boleh. Okay, so Alright. itu kita bincang tentang ionic bond. Okay, how about covalent bond? Okay, covalent bond. Okay, covalent bond. Tadi ionic, sekarang ni covalent. Covalent formed by sharing one or more pairs of valence electron
between non-metals. Okay, and then dia share, dia akan overlap. Okay, orbitals overlapping is a way of atoms sharing their electrons. Okay, and then when two atoms form a covalent bond, an atomic orbital on one of them overlap with okay, sama je. Okay, why should two atoms share electrons? To make atoms octet. Kenapa perlu octet? So, diorang ni akan jadi more stable. Right? Okay, so exercise. Describe the formation of covalent bond in the compounds below by using Lewis dot symbol. Okay, so hari ni sekarang ni saya nak tunjuk soalan NH3. Ammonia. Ammonia. NH3 dan balik nanti lepas kelas nanti kerja rumahnya buat soalan 2 dan soalan 3. Okay, so saya nak tunjuk NH3. Show the formation. Bila show the formation mesti ada reactant, ada product. Okay, so sekarang ni saya nak buat NH3. Okay, so macam biasa, sama je. Ada berapa elemen? Ada 2. ada 4. Iaitu 1 elemen N dan 3 elemen H. Okay. Yang kedua, lukis draw Lewis dot symbol. Okay. So kita ada N. Kita ada N ada 1. H ada 3. Kalau saya suka lukis keliling. Okay. And then hydrogen ada 1. 1 valence. Nitrogen ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Seterusnya apa? Seterusnya kita akan buat sharing of electron. So, perlu ada arrow tak dekat sini? Menunjukkan transfer of electron. Perlu tunjuk arrow? Perlu? Dia macam nak jawab je klip-klip tu. Perlu atau tak? Arrow yang tengah tu, madam? Bukan, ini arrow nak jadi produk. Yang tadi, yang macam kita buat tadi tu. Oh, tak perlu. Perlu tak? Yes, betul tu Yusof. Yusof kan? Jawab. Ya, madam. Yes. So tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab kita bukan nak transfer elektron. Arrow ni mesti buat. Sebab arrow ini ialah arrow nak jadi produk. Okay. So arrow ni wajib buat. Okay. Sekarang ni tak perlu buat arrow. Kalau buat arrow jadi salah lah. Sebab elektron tu tidak transfer. Elektron tu ialah shared. So caranya ialah kita letak N. Lepas tu kita lukis dia punya arrow, elektron. Dan kita isikan hidrogen. So hidrogen bawa 1 elektron dia. Hidrogen belah kanan bawa 1 elektron. Dan hidrogen bawah bawa 1 elektron. Okay. So dah hasilkan NH3. So ini ialah bond dia. Bond apa? Covalent bond. Okay. Covalent bond. Okay. So covalent bond ada 1 bond mempunyai berapa elektron? 1 bond covalent ni mempunyai berapa elektron? Yang saya bulat ni ada berapa elektron? 2. 8 ya? 2. Yang saya bulat ni 2. Ya. So ada berapa bond? 1, 2, 3 bond. Okay, boleh? So 1 bond ada 2 elektron. Maksudnya 2 elektron menghasilkan 1 bond. 1 covalent bond. Okay. So
awak akan jumpa bentuk NH3 macam ni, ataupun awak akan jumpa NH3 bentuk dia akan jadi macam ni. Okay. So bond ini ialah khas untuk covalent bond sahaja. Okay. So ini adalah covalent bond. Kalau awak tengok untuk ionic tadi, ada tak saya lukis bentuk untuk macam mana? Yang garis ni. Macam ni. Antara magnesium dengan fluorine. Ada tak saya buat macam ni? Macam ni. Tak ada. Tak ada. So kalau buat arrow buat bond macam ni salah tau. Sebab apa? Sebab magnesium metal, ini non metal. So diorang tak buat covalent. Bond yang ni, yang garisan ni khas untuk covalent. Okay? So ini sebenarnya ada ni. So magnesium akan jadi magnesium 2 plus, pembetulan magnesium 2 plus. F ni akan jadi F minus. Ini pun akan jadi F minus. So 2 plus. 2 plus. Okay, boleh. So ini untuk ionic. Ionic bentuk dia macam ni. Ni ionic. Bentuk dia macam ni. Covalent bentuknya sharing of electron ataupun kita buat garisan macam ni. Ini kita panggil bond. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Madam, So? macam saya belajar saya dekat sekolah menengah dulu, macam belajar pakai petala bulat. Satu tak Petala lapan. bulat. Apa? Maksudnya? Sini. Ulang balik. Pakai orbit apa? Pakai petala. Oh, macam ni lah tadi. Macam saya tunjuk tadi yang ni. Sekejap. Mula-mula tadi. Yang ni kan? Ya madam. Kiri. Ya. Macam ni kan? Tapi Tapi untuk Lewis dot symbol, kita ambil valence electron je. oh okey. Yang tengah-tengah ni dah tak payah buat dah. Yang belah dalam tak payah buat. Sebab yang dalam tu tak terlibat dalam make bond. Yang buat bond ialah, sebab awak tengok kalau dah dalam ni, first shell dia dah duplet dah. Dia dah duplet. Okay, and then second shell ni, dia dah octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dalam ni dah stable dah. Yang tak stable yang mana ni? Yang luar. Shell ni. So atomic shell ni, oleh kerana dia tak octet, so that's why dia boleh share elektron, dia boleh donate elektron, dia boleh gain elektron untuk achieve octet. Okay. Okay madam. Alright. Okay, lagi? Ada soalan lagi? Lagi tak? Ada lagi? Okay, saya nak masuk Lewis dot symbol, Lewis structure. Tapi nanti awak jadi pening pula. Okay, saya ulang balik. Apa beza Lewis dot symbol dan Lewis structure? Okay. Okay, Lewis dot symbol kita ambil valence elektron sahaja. So, kita ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So, Lewis dot symbol selalunya kita buat untuk atom. Okay, atom. So, berapa valence elektron? 1. So, kita lukis 1. Ini Lewis dot symbol. Okay, and then kita ada Lewis structure. Okay, Lewis structure bagi satu ionic compound. So, yang kita dah belajar tadi ialah MgF2. Okay, macam mana dia punya Lewis structure bagi ionic compound? Kita ada magnesium. So, dia akan jadi magnesium 2 plus
Okay, and then dia buat bond dengan F minus ini Lewis structure bagi ionic compound. Okay, kalau awak buat macam ni jadi salah. Ni salah. Okay, sebab apa? Bond ini ialah bond covalent. So ni salah. Okay, satu lagi. Lewis structure bagi covalent. Covalent compound. Covalent compound tu maksudnya bond dia adalah covalent bond. Okay, so kita belajar tadi siapa tadi? NH3 So NH3. So NH3. So ini adalah Lewis dot symbol bagi NH3 covalent. Ataupun kita boleh buat N satu bond equals to 2 electron. Satu bond tu ini. Satu single bond. Okay, boleh dapat? Nampak tak perbeza dia? Ini Lewis dot symbol. Okay, ada soalan? Any question? Ada? Tak ada? Tak ada. Okay. So, saya rasa untuk Lewis structure, okay, ni NH3. Okay, so, saya rasa awak dah boleh buat untuk assignment. Assignment awak dah boleh buat soalan. Okay. Soalan ini, soalan 1 dah boleh buat. Soalan 2 dah boleh start buat. Okay, and then soalan 3 pun dah boleh buat. Buat sikit-sikit sekarang. Okay. Lepas tu nanti baru, kalau tidak nanti awak jadi, bila bertangguh, nanti jadi banyak. Bila banyak, langsung banyak tertinggal lah, nak kena tertinggal nak jawab. Okay, boleh? So, ini assignment. Dah boleh buat soalan 1 dan soalan 3. Okay. Okay, saya nak masuk sikit je lah untuk ini. How to draw the Lewis structure for molecules step-by-step method. Okay, sebelum ni kita buat, kalau nak lukis Lewis structure untuk bagi covalent bond, kita kena lukis Lewis dot symbol macam ni. Leceh. Nak lukis dia punya dot-dot lagi. Okay, kemudian nak lukis dia punya arrow lagi. Arrow ni lagi. Lepas tu nak lukis balik macam ni. Okay, so dia ada cara mudah nak lukis Lewis structure yang ni dengan lebih mudah daripada nak lukis dia punya formation daripada awal, daripada Lewis dot symbol tu. Okay, so caranya apa? Ada 5 step. Yang pertama, find total number of valence electrons, choose central atom, draw a skeletal structure, place electrons around outside atoms, and then steps, kenapa tiba 1 terus 4 pula? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 step. Seterusnya, place remaining electrons around the central atom. Okay, lagi berapa minit lah? 10 minit. 10 minit. Tak apalah. Esoklah kita sambung. Untuk soalan ni, saya sambung esok. Okay? So, macam biasa, saya nak feedback.
Okay, so saya nak feedback untuk hari ini. Boleh tuliskan dekat Jamboard. Okay, 5 minit. Okay, anda jangan lupa isi attendance. Saya faham Cik Tini. Okay. Aku bahagia, yang penting kita senang bila bersama-sama. Asalkan kita bahagia, kita perlu punya apa-apa. Kita perlu punya apa-apa. Teringat dirinya dan semua
Okay. Assignment due bila? Assignment due 2 minggu lagi. Nanti saya bagi tahu bila. Tapi buat je. So awak ada minggu ni dengan minggu depan. Soalan assignment tengok kat mana? Telegram. Kat dalam Telegram saya dah post assignment chemical bonding. Apa lagi? Assignment due. Okay. Siapa rank negatif tu ni? Susah ke? Okay, buat latihan dulu. Nanti esok kita bincang. Delete. Apa Ni rank tu ke rank negatif tu? Ha? Assignment due. Kak As, assignment due bila? Kak As bagi 2 minggu lagi Dia sebelum week 17 kan? Week 7 kan? Week 16 kan? Lagi 2 minggu kan? Seventeen kan? Hari ni tak meriah pun. Macam biasalah saya dekat office. Okay. Okay, due date. Due date saya nak bagi 15 hari bulan 11. 15 hari bulan 11. Hari Isnin, Monday. Macam ni, due assignment. 15 hari bulan 11 2021. Ya, betul. Okay. Ada lagi soalan? Okay, dah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So nanti saya upload YouTube punya video. Nanti korang boleh tengok. Okay? Alright, itu sahaja. Bye-bye semua. Thank you, madam. Welcome. Okay. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Bye-bye. Salah, okay.